Pada suatu hari, Nabi Muhammad berkumpul dengan para sahabat dan Nabi tersenyum sendiri. Maka para sahabat heran ke atas Nabi. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau tersenyum?" Nabi Muhammad SAW berkata, "Di hari akhirat nanti ada seorang Nabi yang memegang pedang dan tiada seorang pengikut masuk ke syurga." Maka para sahabat bertanya, siapakah Nabi itu? Nabi Muhammad SAW berjawab, Nabi itu ialah Syam'un. Dan Nabi pun terus cerita, iaitu cerita Nabi Syam'un. Nabi berkata, Nabi Syam'un ialah seorang Nabi yang berasal daripada Bani Israel dan diutuskan oleh Allah ke atas tanah Romawi. Beliau berperang pada siang hari dan membunuh semua orang-orang kafir dengan pedang, iaitu raham unta yang bernama Mihat Jamil. Dan tiada siapa yang pernah menang bila melawan dengan Nabi Syam'un. Kemudian Raja Zalim ini suruh orang-orang kafir itu membunuh Nabi Syam'un. Dan orang-orang kafir itu suruh isteri Nabi Syam'un yang ketika itu kafir. Isterinya diberikan tali yang sangat kuat untuk mengikat Nabi Syam'un ketika Nabi tidur di waktu malam. Dan pada hari pertama, Nabi Syam'un gagal untuk diikat kerana Nabi Syam'un tidak tidur pada malam itu dan isterinya sangat mengantuk. Dan pada keesokan harinya, isteri Nabi Syam'un berhasil mengikat Nabi Syam'un. Nabi Syam'un berjaga untuk pergi beribadah. Nabi Syam'un bertanya kepada isterinya, "Wahai isteriku, siapakah yang mengikatku?" Isterinya menjawab, "Akulah yang mengikatmu. Aku ingin sekadar mahu tahu kekuatanmu." Nabi Syam'un pun menyebut satu kalimah dan Nabi Syam'un melepaskan tali itu. Orang-orang kafir itu ketika itu sangat terkejut kerana tali yang sangat kuat itu mudah dilepaskan oleh Nabi Syam'un. Dan pada keesokan harinya, Nabi Syam'un diikat lagi oleh rantai besi yang diberikan oleh orang-orang kafir ketika Nabi Syam'un tidur. Dan ketika Nabi Syam'un terjaga untuk pergi ke tempat ibadah, Nabi Syam'un bertanya kepada isterinya, "Wahai isteriku, siapakah yang mengikatku?" Isterinya menjawab, "Akulah yang mengikatmu. Aku sekadar hanya mahu menguji kekuatanmu." Dan Nabi Syam'un menyebut satu kalimah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nabi Syam'un melepaskan rantai besi itu dan orang-orang kafir sangat terkejut kerana besi yang sangat kuat itu dilepaskan oleh Nabi Syam'un dengan mudah. Dan isterinya bertanya kepada Nabi Syam'un, "Wahai suamiku, benda apakah yang buat engkau sangat kuat sampai dapat melunakkan besi rantai besi?" Dan Nabi Syam'un pun beritahu. Nabi Syam'un kata, "Sesungguhnya aku ini ialah wali Allah dan aku tidak dapat dikalahkan kerana rambut yang panjang ini." Isteri Nabi Syam'un pun membongkarkan rahsia ini kepada orang-orang kafir dan isteri Nabi Syam'un gunting rambut Nabi Syam'un dan mengikat tangan dan kaki Nabi Syam'un. Ketika Nabi Syam'un bangkit daripada tidur untuk beribadah, Nabi Syam'un terkejut kerana tangan dan kakinya diikat dengan rambut Nabi Syam'un sendiri. Dan Nabi Syam'un dibawa ke istana Raja Zalim, iaitu Raja Bani Israel. Dan Nabi Syam'un diikat kepada satu tiang istana. Nabi Syam'un diseksa dengan teruk. Nabi Syam'un dipotong telinganya dan dipotong kakinya dan digunting lidahnya dan juga dikorek matanya dan macam-macam lagi seksa yang Nabi Syam'un terima. Kemudian Malaikat Jibril turun kepada Nabi Syam'un. Allah mengutuskan Malaikat Jibril suruh Nabi Syam'un minta kepada Allah apa yang Nabi Syam'un mahu. Maka Nabi Syam'un berkata, "Ya Allah, Engkau berikanlah kekuatan kepadaku untuk merobohkan istana itu." Dan dengan satu kalimat yang sama, Nabi Syam'un berkata, Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka Nabi Syam'un tarik tiang istana itu dengan tangannya dengan sekuat-sekuat tenaga yang sehabis mungkin. Dan istana itu roboh dan semua orang-orang kafir ketika itu mati, termasuk isterinya yang derhaka. Maka Allah mengembalikan jasad-jasad yang terputus tadi kepada Nabi Syam'un. Dan Nabi Syam'un berjanji kepada Allah, sesungguhnya dia akan membunuh orang-orang kafir di waktu siang selama 1000 bulan dan beribadah di waktu malam. Dan Nabi Syam'un pun hidup dan membunuh orang-orang kafir selama 1000 bulan.
Kemudian malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad. Malaikat Jibril berkata, sesungguhnya Allah telah memberi kepadamu dan umatmu satu malam, iaitu malam Lailatul Qadar, yang mana malam itu lebih baik daripada malam 1000 bulan. Dan malaikat Jibril berkata, sesungguhnya Allah berkata lagi, sesungguhnya pada malam itu Allah mengampuni semua dosa-dosa umat-umatnya yang beriman, kecuali 4 golongan, iaitu yang pertama, golongan orang yang mabuk-mabukan, yang biasa dengan mabuk. Dan yang kedua, orang yang derhaka kepada orang tuanya. Yang ketiga, orang yang memutuskan silaturahim. Dan yang keempat ialah orang yang tengkar. Kemudian Nabi Muhammad pun mendengar kata-kata malaikat Jibril. Pengajaran yang kita dapat daripada kisah Nabi Syam'un ini ialah jangan kita mensia-siakan malam Lailatul Qadar. Dan ia terbukti bahawasanya Allah itu Maha Pengasih, kerana malam Lailatul Qadar ini lebih mulia daripada malam 1000 bulan. Allah sangat sayang kepada Nabi dan umatnya, dan para ulama bersepakat malam Lailatul Qadar ini ada pada 10 malam terakhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.